Cubaan, okey. Boleh dah. Tak connect mana ni? Silap mana tadi? Tes cubaan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dilimpahkan rahmat dan rezeki kepada kita pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu dalam majlis ilmu secara maya ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dalam agama, dan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita kepadanya dan menetapkan, meneguhkan iman kita sehinggalah saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menyambung kita dalam siri bacaan kepada kitab 77 cabang iman yang dibawakan kepada kita oleh PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Alhamdulillah. Jadi kita bertemu di atas platform semata-mata untuk membina kecintaan kita kepada Quran, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, insya-Allah. Baik, pada hari ini kita akan sambung cabang iman yang ke-59 dan kita menghampiri penamatnya buku kita ini, iaitulah antara cabang keimanan, hak Tuhan ke atas hamba. Hak Tuhan ke atas hamba. Tuhan di sini maknanya yang memiliki hamba tersebutlah. Di saat zaman dahulu kita tahu adanya sistem perhambaan, slave dan hamba abdi bahasa kita. Jadi di sisi Islam, Islam mengiktiraf perkara ini, walaupun dalam masa yang sama Islam menggalakkan supaya dimerdekakan hamba. So iktiraf satu bab, bab yang seterusnya ialah menggalakkan pembebasan hamba. Kerana sistem yang ada itu telah pun ada zaman tersebut, kemudian Islam menggalakkan kalau ada orang dapat hamba, maka digalakkan untuk merdeka, dan kalau dia buat kesalahan dalam agama, antara kafarahnya memerdekakan hamba. Jadi Islam sebenarnya menggalakkan fadilat yang sangat besar memerdekakan hamba, tapi sistem perhambaan itu andai dia berlaku, maka dia adalah sistem yang diiktiraf dalam agama, dan Islam meletakkan hak yang besar sama ada kepada tuan ataupun kepada hamba. Baik, jadi hak Tuhan ke atas hamba ni apa dia? Haknya ialah apabila seseorang perlu melazimi tuannya, bangun apabila tuan melihatnya dan memerintahkannya melakukan sesuatu, dan taat kepadanya menurut kemampuan. Apa maksud melazimi? Melazimi maknanya senantiasa ada dengan tuan dia. Dia tidak lari meninggalkan tuannya. Melazimi ni maknanya apa? Dia senantiasa ada dekat dengan tuan dia dan dia tak lari. Bukan masuk duduk di sebelah senantiasa, tak. Duduk dalam kawasan compound yang diletakkan lah. Kalau dia duduk situ, duduk situlah. Jadi hak tuan dia ni, hamba ni mesti senantiasa ada. Kalau tuan dia tengok suruh sesuatu, hak dia untuk dia bangun, buat, dan taat kepadanya menurut kemampuan. Dan hamba ni dia buat macam tu, dia taat kepada hamba tuan dia, dalam masa yang sama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Islam memerintahkan supaya hamba itu mentaati tuannya. So kalau dia nak taat kepada hamba, dia kena ingat bahawa bukan sebab tuan tu tak, sebabnya Allah. Dan saat hamba tu, walaupun status dia bukan hamba, bukan orang merdeka, tapi di sisi Allah dia adalah seorang hamba kepada Allah,
Dan kalau dia mentaati tuannya di atas perintah yang Allah perintahkan, berarti dia tetap mendapat pahala, boleh jadi ganjarannya sangat besar di sisi Allah, walaupun di dalam dunia dia tidak memiliki apa-apa. Jadi hamba di dunia tak ada harta, tapi itu tidak menghalang dia daripada mengumpul harta akhirat. Cara mana dia nak mengumpulkan harta akhirat? Ialah dengan mentaati perintah Allah. Termasuk perintah Allah ialah taat kepada Tuhan dia. Jadi ini keindahan macam mana Islam iktiraf, dalam masa yang sama Islam menjaga hierarki ataupun menjaga taraf sosial masyarakat. Dalam masa yang sama Islam menggalakkan agar hamba-hamba dimerdekakan oleh Tuhan dia. Baik, muslimin dan muslimat, rakan-rakan yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dalam Sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Terjemahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba berbuat baik kepada tuan dia dan mengelokkan ibadah kepada Tuhannya, maka baginya 2 pahala. Pasal apa? Pahala bila dia taat kepada tuan tu, itu termasuk ibadat juga, kerana Allah memerintahkan. Lalu dia buat ibadat pula kepada Tuhan, dia dapat 2 pahala. Pahala ibadat kepada Allah, pahala mentaati tuan dia. Kerana apa? Kerana mentaati tuan itu termasuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi sebab tu untung bagi orang yang menunaikan tanggungjawab dia kepada manusia yang termaktub atau terangkum dalam perintah Allah, maka dia dapat pahala mentaati fulan kerana Allah suruh taat, dan pahala dia mentaati Allah kerana kewajipan dia mentaati Allah. Dan ini berlaku dalam semua. Kalau seorang pekerja mentaati bos dia, Islam suruh amanah dalam bekerja, lalu dia pun taat kepada bos dia dalam perkara yang bukan maksiat lah, sebab Islam suruh. Jadi dia dapat pahala, walaupun bos dia tu, kalau kita kata mungkin dia bukan orang Muslim contoh, tapi Islam suruh dia taat, jaga amanah, bekerja, integriti dan sebagainya. Lalu dia buat, dia taat kepada bos dia, dia dapat pahala. Bukan sebab bos dia bagi pahala, bos dia bagilah gaji tu, tapi pahala kerana dia mentaati Allah dalam bekerja, melaksanakan tanggungjawab dia. Lalu dia dapat pahala kerana melaksanakan kerja, dan dia dapat pahala apabila dia juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sudut ni Islam sangat-sangat indah. Kerana itu tidak ada alasan dan halangan, sebagaimana saya sebut di awal tadi, tidak ada halangan untuk seorang hamba, walaupun dia tidak memiliki harta dunia, tiada yang menghalangnya daripada memiliki harta akhirat. Kerana Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Pemurah, dan Allah tidak menzalimi mana-mana hambanya. Walaupun orang tu hamba dia di dunia, status dia sesama manusia, tapi di sisi Allah semua hamba-hamba Allah darjatnya sama, maka dia boleh mengalahkan orang merdeka di akhirat sana. Kalau walaupun di dunia ini dia hamba, dengan cara dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis lain, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdun abiqa faqad bari'at minhu dhimmah. Maksudnya, mana-mana hamba yang melarikan diri dari tuannya, maka dia telah bebas dari perlindungan Allah. Bebas ataupun terlepas. Terlepas dia, tak ada dah. Dia sudah lagi tidak mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia melarikan diri dari tuannya
sedangkan Islam suruh para hamba ni mentaati tuannya. Nampak tak? Jadi kalau dia lari, dia ingkar kepada Allah sebenarnya. Bila dia lari, dia ingkar kepada Allah. Jadi bila dia ingkar kepada Allah, maka dia telah tidak berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayatnya juga dalam Sunan Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'abdul abiq la yaqbalu Allahu minhu salatahu hatta yarji'a ila mawalihi." Hamba yang melarikan diri dari Tuhan, dia lari daripada Tuhan dia. Elok-elok Tuhan dia ni, dia lari daripada Tuhan. Sebab tak puas hati ke apa, memang hamba tak puas hati belaka kalau nak layan. Tapi bila sedar diri status hamba, dia pun taatlah kepada majikan dia atau tuan dia tu. Okey? Ni dia tak puas hati dengan tuan dia, sehingga akhirnya dia lari daripada tuan dia. Lari, melarikan diri, tidak bekerja, tidak duduk tempat tinggal, lari. Lalu dia status dia tu masih lagi hamba. Dalam status dia masih lagi hamba, dia lari daripada tuan dia, maka dia sedang berada dalam keadaan dosa. Kata Nabi SAW, impaknya ialah la yaqbalullahu minhu salatahu, Allah tidak menerima daripadanya salat hatta yarji'a ila mawalihi, sehingga dia kembali pulang kepada tuan dia. Ya salam. Islam ni sangat-sangat menjaga masyarakat, sangat-sangat menjaga masyarakat. Hamba pun dia tak boleh lari, apatah lagi kalau anak. Anak lagi patut taat benarnya, tapi kedudukan dia tak adalah boleh dijual beli. Hamba ni boleh dijual beli. Cuma nak sebutnya bertambah, Islam ni menjaga perkara tersebut. Jangan sampai hamba-hamba ni lari daripada tuan dia, dan jangan sampai mereka ini meninggalkan atau melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia lari daripada tuan dia, keadaan dia macam mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salatnya sehingga dia pulang kepada mereka. Mereka di sini tuan-tuan dia tak adilah. Dia lari dalam keadaan hamba status dia. Malam ni tak ada dah hambanya. Adanya isteri keluar rumah lari daripada suami, contohlah. Ataupun sebaliknya, lari daripada majikan. Mek dia lari. Kalau apa hukum mek tu dizalimi, pembantu rumah. Dia pun malam-malam tinggal pasport dia, lari kepada kedutaan dia. Yang tu dizalimi tu lain lah. Lagipun hamba mek ni bukan golongan hamba, dia ada tempat dia nak mengadu tu. Kalau hamba ni memang tak ada. Jadi bila dia tak ada, golongan hamba ni, bila dia tak ada, bila dia lari daripada tuan dia, maka Allah Ta'ala tidak akan terima salat dia sampai bila? Sampai dia pulang. Baik. Tapi disebut sini, riwayat ni bukan Abu Daud, lafaz yang paling dekat ialah riwayat An-Nasai. Jadi ala kullin, nak sebutnya bahawa Islam ni menjaga hak, sampai hak tuan kepada hamba dan sampai hak hamba kepada tuan. Hak hamba kepada tuan. Habis sebelum daripada ataupun lebih jauh, kita pergi kepada cabang iman yang ke-60. Cabang iman yang ke-60 ni ialah hak anak-anak dan ahli keluarga. Tu dia. Hak anak-anak dan ahli keluarga. Kita ni bila dah kahwin, maka dapat anak. Anak tu, dia ada hak ke atas pak dia, sebagaimana pak ada hak ke atas anak dia. Sekali lagi, anak ada hak ke atas pak dia. Pak dia pun ada hak ke atas anak dia. Adalah sama-sama. Tapi hak anak-anak ni, hak bapa kepada anak, tahu dah lah, kita baca dah. Anak ni kena buat baik kepada ibu bapa. Betul tak? Sekarang ni ibu bapa dengan anak, dia kena buat apa? Hak anak yang perlu dipenuhi oleh ibu bapa dia. Nak ajar apa anak dia, nak bagi apa anak dia,
Apa dia hak ibu bapa terhadap anaknya dan ahli keluarganya? Jadi haknya ialah, ini besar ni, kena tanda molek ni. Seseorang hendaklah menyara anak dan isterinya. Dia kena sara anak dan isteri. Kadar mana? Kadar kemampuan dia dan mengikut uruf setempat. Kadar kemampuan dia dan mengikut uruf setempat. Dia bagilah. Dia sara keluarga dia mengikut uruf setempat. Dia nak bagi berapa. Yang penting, kadar itu cukup untuk ahli keluarga dia. Dia dan ahli keluarga. Tanpa kita kata, oh saya tak cukup ni, hak ni. Anak dia mengadu. Kenapa? Sebab saya tak boleh kalau minum kopi Starbucks, kena minum Starbucks. Kalau minum kopi kosong, tak boleh nak minum lekat tekak. Itu bukan sara lah gitu. Tu tak tahulah apa dia. Dia menyara keluarga ni, nafkah ni, dia benda yang wajib kadar kemampuan yang ada pada si suami. Bukan kadar wajib kemampuan pada si isteri dan juga anak-anak. Suami minum teh je. Tiba-tiba bini beli Starbucks kau Tea Life kau gapo kau. Contohnya lah. Pasal saya bagi duit ni cukup-cukup dah makan sebulan, kalau kira beli beras, beli ikan, beli ayam, beli gapo sikit-sikit, ada duit belanja ni. Dia tak cukup bulan habis dah. Pasal apa? Pasal habis dia beli betul, beli ni. Ikut cara dia, mewah dia. Tak boleh lah. Tapi kalau tak ada langsung, memang menjadi hak suami atau ayah memenuhi keperluan anak dan isterinya. Jadi nombor satu, menyara anak dan isteri. Yang kedua dan lebih utama sebenarnya daripada nombor satu, kita dengan anak isteri ni bukan dengan makan minum je, bukan dengan pakaian tempat tinggal je. Selain daripada menyara mereka, ialah mengajarkan mereka segala urusan agama yang mereka perlukan. Jadi, ibu bapa sekalian, hak anak ni hak atas kita, bukan hak ke atas orang lain. Ibu bapa sekalian, kalau pun cikgu tu mengajar anak kita, hak itu masih lagi belum terlepas daripada kita. Mesti kita ajar anak kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam agama, dan ilmu-ilmu yang menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi ni tugas ibu-ibu dan ayah-ayah nak ajar agama ni. Bukan suka ustaz-ustazah dak. Ustaz-ustazah ni dia buat center, dia buat gini nak mengajar anak-anak tu, alhamdulillah lah. Tapi hak sebenarnya, kalau tidak anak tu tidak dijaga dengan baik, tidak diajar, siapa akan dipertanggungjawabkan? Ibu bapa dia. Ini hak anak-anak ni. Anak-anak memiliki hak untuk diajarkan agama. Saya rasa kalau dia tanya, ya Allah, Allah tanya, bapa mu tak belajar agama? Ya Allah, mak aku tak ajar. Ya Allah, ayahku tak ajar. Maka hukumlah ke mereka berdua. Pasal apa? Itu hak mereka mengajarkan anak dia. Mana dalil? Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi sekarang ni ramai orang duk cari aku ni kalau nak mati nak tinggal rumah ke anak bini. Kalau boleh setiap orang anak rumah tu ada satu rumah masing-masing. Ni ada rumah dia, ni ada rumah dia. Banyak duit dia ni. Nak tinggal duit, nak tinggal rumah, nak tinggal harta kepada anak-anak. Tapi dia lupa bahawa agama untuk tinggalkan anak isteri lebih utama daripada harta. Tinggalkan agama dan tinggalkan keselamatan kepadanya, supaya dia faham tentang agama dan dia selamat daripada azab api neraka. Ini adalah hak dia. Beli baju tu sikit-sikit sudah. Sekali setahun. Musim raya beli. Awal tahun beli pula. Kalau ni baju pun murah, offer semacam. Banyak-banyak masa offer. Tapi tak apalah. Kalau nak beli tu. Cuma tak terlepas hak yang paling utama. Yang paling utama ialah mengajar, mengenal agama. Kalau kita kata bermula dengan man rabbuka pun tak apa dah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Ajar kepada anak-anak tu. Itu hak dia. Okey, dan Allah Taala kata qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya merupakan manusia dan batu. Allahul musta'an.
Al-Hasanul berkata, maksudnya perintahkan mereka mentaati Allah dan ajarkan kebaikan kepada mereka. Maksud, jagalah diri dan anak-anak daripada malapetaka azab ni ataupun api neraka ni. Cara jaga tu ialah dengan mengajak mereka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan berkata, maksudnya perintahkan mereka mentaati Allah dan ajarkan kebaikan kepada mereka. Ali radhiyallahu anhu berkata, ajarilah mereka, iaitu didik mereka dengan abadi. Ini cabang iman ni, cabang iman, kita jaga keluarga kita. Jaga orang lain penting, jaga keluarga pun penting juga. Kemudian, siapa yang menjaga dua anak? Apa pula hak ahli keluarga? Kata Nabi SAW, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah wa ana wa huwa hakadha wa dhamma isbi'aihi. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga dua anak perempuan sehingga balik. Rupanya anak perempuan ni Islam bagi inayah, penjagaan khusus. Ada hadis Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW menggalakkan kita menjaga dua orang anak perempuan. Siapa yang jaga dua orang anak perempuan hatta tablugha, sampailah dia balik. Akhirat nanti dia dengan Nabi begini, kata Nabi, menggabungkan antara dua tangan. Ini kelebihan orang yang ada anak perempuan lah. Kalau anak lelaki, cara anak lelaki pula dia didik. Kalau anak perempuan, cara didik dia anak perempuan. Okey. Tapi kalau dia didik sampai balik, dia dah dapat ganjaran di hari kiamat. Itu kata Nabi SAW, dia dengan Nabi begini, rapat je. Dia di dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa fit turuqat. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza abaitum illa al majlis fa'atu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqu at-tariq? Qala ghaddu al-basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Terjemahan dia, jauhilah duduk di jalanan, kata siapa dia ni? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW kata jangan duduk di jalanan. Orang lain tanya, kenapa ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, idza abaitum illal majlis fa'atu at-tariqa haqqahu. Kalau nak pergi juga, kalau apa tu tak boleh elok duk lepok-lepok tepi jalan, orang tu panggil, orang ni panggil, akhir sekali duduk juga, maka di saat itu kenalah memberi hak-hak jalan. Sahabat tanya, wa ma haqqut tariq? Apa dia hak tariq? Qala ghaddul basar, menundukkan pandangan. Duk kiri kanan, jangan duk lilah mata ni melilau, tengok aurat je, jangan. Tundukkan pandangan. Kalau ada orang lalu, tunduk. Kalau tak ada orang lalu, angkat kepala sembang dengan kawan-kawan. Itu hak pertama, ghaddul basar, tunduk pandangan. Wa kaful adha, yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Ini hak balik seorang duduk jalan. Wa raddus salam, duduk kalau tepi jalan, orang bagi salam wajib jawab. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, suruh benda ma'ruf, cegah daripada benda yang munkar. Semua itu termasuk daripada apa yang kita bincangkan, hak seorang anak ataupun hak seorang isteri ataupun hak seorang yang diberikan kefahaman tentang ilmu agama. Baik. Al-Hasan berkata, maksudnya perintahkan mereka mentaati Allah dan ajarkan kebaikan kepada mereka. Semoga Allah meridainya. Dia berkata, Ali kata, ajarilah mereka itu, mendidik mereka dengan adab.
didik mereka dengan adab. Ni hak ibu bapa kena ingat anak ni bukan jangan makan minum tu je, tidur bangun tak, mesti dia diajarkan tentang agamanya. Kalau kita paling payah kadang-kadang ustaz juga nak ajar anak payah, nak ajar isteri payah. Jadi cara dia kalau mampu bawa dalam majlis ilmu, kita tak mengajar orang lain tu, kalau dia boleh dengar ataupun pasang online dekat rumah dan sebagainya, kalau dia dengar dia alhamdulillah, itu hak dia. Itu hak yang kita kena tunaikan ke atasnya. Didik mereka dengan adab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi kelebihan dia tadi kita dah sebut, dia sampai kepada perkara di mana mereka ini patutlah dia tak masuk ni. Baik. Jadi hadis yang berkaitan dengan ni, jaga anak yatim. Hak tarik tu belum lagi. Hak tarik tu belum lagi. Hak jalan tu belum lagi. Baik. Benarnya muka surat kita tadi ada missing 2 muka surat. Kita baca daripada buku dia ke surat 128. 128 ni, selain daripada hak anak dan ahli keluarga, kita ajarkan dia, kenalkan kepada agama. Bukan kita pergi gemukkan dia dengan McD, McDonald dan sebagainya. Tu okey lah kalau makan minum tu. Tapi lebih utama daripada tu ialah mengajar mereka urusan agama. Ingat tak kita kata tadi, bukan kerja ibu, bukan kerja ustaz yang sebenarnya ni, kerja ibu bapa. Jadi ibu bapa ni, dia ada duit, dia pergi hantar anak dia ke sekolah. Tetap juga tidak lepas tanggungjawab dia untuk mendidik anak-anak dia. Tetap juga. Jadi ini hak yang ada dalam Islam. Okey. Baik, bab yang seterusnya, cabang iman yang seterusnya yang tak ada dalam PDF kita ni, iaitulah menyantuni kaum muslimin, berkasih sayang, saling memberi salam dan berjabat tangan dengan mereka. Yang tu kita baca hadis tu, di mana Nabi ataupun Allah Subhanahu wa taala bersabda, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Terjemahannya, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan hukum rumah kamu sehingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada penduduknya, yakni ahlinya terlebih dahulu. Okey? Jangan masuk rumah orang, bahasa Kelantan panggil ikut dan kok si dan ni. Ikut dan tahu maksud ke dan? Ikut suka. Ikut suka maksud. Dah leh. Walau kita masuk rumah, Allah Ta'ala suruh bagi salam. Ini hak. Jadi tali dengan hadis yang kita baca tadi. Kalau nak duduk tepi jalan juga, kena tunaikan hak jalan. Apa hak jalan di sini? Yang pertama, menyantuni kaum muslimin, berkasih sayang, saling memberi salam, berjabat tangan dengan mereka. Ni ada hadis yang kita akan baca. Baik. Berkaitan dengan tu juga, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang nyawaku di tangannya, janganlah tidak akan masuk syurga sehingga kamu benar-benar beriman, dan kamu tidak akan dikira benar-benar beriman sehingga kamu saling mengasihi. Dan apakah mahu aku tunjukkan kamu suatu amalan yang apabila kamu lakukan, kamu akan saling kasih mengasihi? Mereka berjawab, ya. Nabi SAW kata, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam. Jadi antara cara kita nak berkasih sayang sesama kita ialah dengan banyak menyebarkan salam. Jumpa je, Assalamualaikum. Jumpa je, Assalamualaikum. Sebarkan salam. Itu antara perkara yang boleh mendatangkan kecintaan dalam hati kita sesama Muslim.
Hadis Qatadah dari Sahih Al-Bukhari katanya qultu li Anas radhiyallahu anhu akanatul musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala na'am. Dari Qatadah dia kata aku bertanya kepada Anas semoga Allah meridainya radhiyallahu anhu, adakah perbuatan berjabat tangan sudah terjadi di kalangan sahabat Nabi dulu-dulu? Jawab dia ya, macam sahabat Nabi juga ada al-musafah, berjabat tangan. Mana kalau kita datang daripada jauh, kita salam dengan orang, kita berjabat tangan dia. Itu memang jadi hak kaum muslimin ke atas kita. Dan yang seterusnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbu bijalali, ainal mutahabbuna bijalali." Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Allah, kepada Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah golongan yang saling memusuhi kerana kemuliaanku, hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku pada hari yang tiada naungan melainkan naunganku. Jadi kita ni kena jaga. Sebab tu hak-hak kaum muslimin ni kena jaga. Terutamanya dalam soal agama lah. Jangan kita anggap tak apalah, bila dia Islam ikut dia lah, pandai-pandai dia. Tak. Hak kita ni, dia ada hak ke atas kita untuk kita jaga agama dia. Sebagaimana kita juga kalau berlaku macam tu, orang akan tolong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Nabi suruh kata kalau bagi rumah tak ada orang pun, bagi salam. Salam pun pendek je. Assalamualaikum, jadi dah. Boleh dah. Baik. Jadi nak sayang kena bagi salam. Nak suruh berkasih sayang, bagi salam. Itu hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, dari Sahih Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beberapa hadis yang ada dalam bab ini berkaitan dengan menyantuni kaum muslimin. Sebab tu kita kata, bila kita buat baik kepada orang Islam, jangan kerana kita buat baik sebab dia, tak. Kita buat baik kerana Allah. Sebab Allah yang memerintahkan kita berbuat baik sesama manusia ni. Jadi bila kita buat baik, insya-Allah dapat pahala. Di sisi Allah pun dapat, kerana manusia pun kita dapat. Tapi tetap yang semua sekali memberikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Banyaknya cabang keimanan. Yang seterusnya, menjawab salam. Barulah hadis yang kita baca muka surat ni. Mendahuluinya ayat satu potong ayat Quran, idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan penghormatan salam, maka berjelas balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah seumpama dengannya. Jadi ni kita duduk saja-saja, orang bagi salam kita jawab. Kita tengok tak ada orang bagi salam, kita pun bagi salam. Dapat pahala dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang kita baca tadi, Nabi memang tak bagi duduk di jalanan. Sahabat-sahabat pun kata, kami nak jumpa mana lagi, je penting lah boleh keluar ni. Nabi kata kalau nak duduk juga, kena jaga perkara-perkara. Nombor satu, Nabi jaga pesan apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kaful adha, tahan diri daripada menyakiti orang. Waradus salam, menjawab salam. Buat suruh benda makruf, mencegah nahi mungkar. Maka ini hak-hak yang dipatut dipenuhi oleh orang-orang yang duduk di tepi-tepi jalan. Zaman kita ni orang lepok, suka pula duduk tepi jalan. Duduk lepok je, duduk tepi jalan. Jadi bila berlaku orang lalu dan sebagainya, dia tak ada pun belajar macam mana berinteraksi dengan orang. Kalau kita ni duduk di jalanan dalam keadaan tunggu kawan dan sebagainya, apa yang kita perlu buat, yang tu kena belajar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, ada 5 di sini. Nombor 1, ghaddul basar. Nombor 2, kaful adha. Nombor 3, raddus salam.
Nombor 4, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu 5. 5 perkara ni kena pegang. Andai kata kita nak duduk tempat orang ramai, nak masuk dalam program-program yang ramai orang lah, kita kena pegang benda ni, di mana Nabi SAW pesan kepada kita. Kita duduk dalam majlis, orang mari majlis sini tu bukan kata majlis kita panggil majlis, tempat berkumpul. Ada yang duduk tu, duduk lepok-lepok tu pun baru panggil majlis dalam ni. Ataupun dia duduk tepi-tepi jalan, tengok orang lalu. Bila orang lalu mesti itu hak orang yang lalu bagi tu, dia kena. Tunduk pandangan, nombor 1. Jaga jangan menyakiti orang, nombor 2. Menjawab salam, nombor 3. Suruh benda ma'ruf, nombor 4. Dan 5 adalah mencegah dari yang mungkar. Baik, cabang iman yang seterusnya 63, menziarahi orang sakit. Bab ziarah orang sakit ni rupa-rupanya memang menambahkan keimanan lah. Sebab besar fadilat ziarah orang sakit ni. Dari hadis Ibnu Azib radhiyallahu anhu dalam Sahihain dan Sunan Abi Daud dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'. Nabi suruh buat 7 perkara, Nabi juga larang 7 perkara. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Ibnu Azib sebut, Nabi pesan, amarana bi qiyadatil marda wa ittiba'il janaiz wa raddis salam wa tashmitil 'atish wa ibraril qasam wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa nahana an halaqatiz zahab atau qala khatamuz zahab wa aniyatuz zahab wal fiddah wal mirasata wal mirasati wal qasiyyi wal istabraqi wal hariri wad dibaj. Terjemahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan melarang kami 7 perkara. Ada 7 perkara Nabi suruh, ada 7 perkara Nabi larang. Nah, Nabi suruh apa dia? Menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, memberi salam, mendoakan orang miskin, menunaikan sumpah, membantu orang yang dizalimi dan dipenuhi jemputannya. Dipenuhi jemputan ini antara hak-hak yang wajib lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari lingkaran emas, iaitu baginda menyebutkan cincin emas seperti emas dan perak dan pakaian daripada mitharah, qasi, istabrak, surta dan ad-dibaj. Ini pakaian mewah belaka ni. Okey. Jadi asyahid fokus dalam hadis ni, kita digalakkan untuk menziarahi orang sakit. Kalau dengar khabar orang sakit, tanya khabar ziarah. Telefon dulu. Kalau dah okey sikit boleh ziarah, pergi ziarah pula. Itu hak dia orang sakit. Dia pun bila orang mari tengok dia, orang tengok dia ni berasa sihat pula dia. Dia rasa seronok. Pasal apa? Pasal orang datang mari ziarah. Jadi dalam agama ni, tuan-tuan, para hadirin rakan-rakan yang dirahmati Allah, kita tidak hidup sendiri. Kita hidup sebagai hamba kepada Allah, dan hamba ni ada banyak. Kita membentuk komuniti dan masyarakat. Maka di saat itu Islam mengajarkan kepada kita adab-adab seorang itu berada di dalam masyarakat atau bersama dengan kaum muslimin. Baik, berjawab salam tu, ziarah salam dan menziarahi orang sakit. Okay? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab menziarahi orang sakit ni? Mengiringi jenazah, menjawab salam, menunaikan, dan melarang kami dari lingkaran emas, halaqah dan cincin emas, ataupun cincin atau bekas dan perak, dan pakaian daripada mitharah dan qasi dan istabrak. Mithara adalah kain atas pelana tunggangan yang dibuat daripada sutra. Qasi ada pakaian yang ditenun bersama sutra dan berasal dari perkampungan Qas.
Istabrak adalah pakaian dibaj. Dibaj yang pakaian lembut, yang tebal. Maka manakala dibaj adalah pakaian nipis yang diperbuat oleh yang diperbuat daripada ibraisam, sejenis sutra terbaik. Macam-macam lah. Jadi semua benda-benda ni dilarang oleh Islam kepada kita. Sebaliknya bila cerita bab ziarah orang sakit, maka itulah yang digalakkan oleh agama kita dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berhenti sampai situ ya, 3 hari ni. Tak lama lah hari ni kita ambil 3 perkara berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Insya-Allah ada rezeki kita akan sambung lagi. Doakan Allah Subhanahu wa taala bagi kesihatan kepada kita semua, dapat meneruskan majlis mencari kefahaman berdasarkan kefahaman Al-Quran, mencari agama berdasarkan kefahaman Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah bantu kita dan memfahamkan kita dalam soal agama kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.